Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Malaysia. Good morning. What's up everybody? Hari ini hari Isnin. Kita kena mulakan hari Isnin kita dengan penuh ceria. Dengan penuh bersemangat. Dan baca doa. Macam tu. Betul, mulakan hari anda dengan keluar rumah tu baca doa. Betul guys. Segala doa semua baca supaya kehidupan kita seharian ini lebih diberkati. Lebih diberkati, betul guys. And saya Haili Habibti. Dan saya Efri Matin. Of course. Dan kami sedang bersiaran secara langsung dari Studio C Suka TV, dan tak lupa juga boleh download My TV Mana-Mana untuk menonton kami di mana sahaja anda berada. Sebab tu kita letak nama My TV Mana-Mana guys. Yes, kat bawah inilah aplikasi My TV Mana-Mana. Anda boleh menonton Haili dan juga Elfie di saluran 116 ni di mana-mana saja. Betul. Okey guys, untuk hari ini saya pasti ramai tertanya sebab ramai yang rindukan saya. Mesti rindu mana Haili. Betul. Saya ada dekat sini. Macam tu. Untuk hari ini kita bawakan dua tetamu yang sangat menarik. Muah walah. Iaitu tetamu kita yang pertama, kita ada panel tetap kita yang saya sayang, yang saya gelap. Kita ada Dr. Teo, kita ada segmen Tanya Doktor. Dan topik perbualan kita untuk hari ini adalah botox ataupun filler lebih berbahaya. Sebab kat luar sana ramai saya cakap, ni cucuk botox, cucuk filler, cucuk botox. Korang tahu ke botox apa? Tahu ke tidak? Tahu ke tidak? Main nak buat je kan? Main nak buat je, tak tahu kenali pun dulu mana lebih bahaya dan juga selamat. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, Haili, kita ada penyanyi rap. Sesuai kepada anda di luar sana yang peminat-peminat muzik rap dan juga hip hop. Sama lah saya pun. Yes, kita hari ini, kita di akhir rancangan kita akan lanjakan untuk anda. Kita ada Nadi dan juga Saf, iaitu pick up the phone. Yes, pick up the phone, angkat telefon. Tak, I selalu tengok lalu dekat TVC. So I macam alright guys. Okey, kita tak nak buang masa. Kita nak terus ke segmen kita yang pertama untuk minggu ini. Apa cerita hari ini? Haili. Elfie. Kita baru habis menyambut bulan kemerdekaan kita kan? Betul. Lepas tu kami esok adalah Hari Malaysia. Tak sabar. Pada 16 hari bulan 9 ini. Ini sangat penting ialah perpaduan berbilang kaum di Malaysia ini. Betul kena guys. eratkan sehingga sekarang ini. Yes, ini saya yang paling penting. Yes. Setuju kan? Merdeka tiba. Semangat. Ini bercerita mengenai perpaduan berbilang bangsa di negara kita. Okey. Berlainan bangsa, budaya serta agama bukan halangan penyatuan dan juga perpaduan. Betul guys. Macam saya selalu tengok TikTok kan. TikTok berbangsa lain, tak semestinya TikTok orang Melayu saja. Semua bangsa pun ada. Tengok konten bangsa India, bangsa Cina. Betul. Kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia dari segi bangsa, budaya dan agama wajar diangkat sebagai satu kelebihan yang perlu diraikan oleh setiap rakyat negara ini. Dengan amalan saling hidup bersatu padu dalam suasana penuh harmoni, hendaknya tidak ada mana-mana kaum iaitu Melayu, Cina, India serta etnik lain termasuk di Sabah dan Sarawak yang menganggap mereka dipinggirkan. Sepatutnya Malaysia kita ni berbilang kaum. Betul. Tak perlulah kaum-kaum yang lain macam rasa ke kaum yang tertentu saja dinaikkan, diperhatikan. Tidak, kerana semua akan dilayan dengan saksama. Sama rata. Sama rata. Dan orang kata hak warga Malaysia itu adil. Betul. Sebab itulah kita kena hargai nilai kemerdekaan kita ni. Mulakan dengan menghargai orang kata perpaduan kaum yang ada di negara kita ni, betul tak? Betul. Alright guys. Okey Elfie, saya nak tanya awak ni. Saya. Allahuakbar. Mata melekat kat bawah. Saya nak tanya awak ni. Okey, awak tahu kan menu Rahmah? Ya, tahu. Okey, tapi sekarang ni saya faham dengan pimpinan kerajaan kita sekarang ni, diorang nak barukan lagi, orang kata mengikut arus pemodenan kita. Kita ada package 5G Rahmah juga guys. Ya, 47,000 set telefon pintar tiba minggu ini, kata YB Fahmi kita. Alhamdulillah. Di Kuala Lumpur sejumlah 47,000 set telefon pintar jenama Samsung dan Honor bagi package 5G Rahmah tiba di Malaysia minggu ini, kata Menteri Komunikasi dan Digital
Fahmi Fazil. Beliau berkata kesemua telefon pintar itu akan diedarkan ke pusat pengedaran syarikat telekomunikasi Telco yang terlibat dalam menyediakan pakej 5G Rahmah. Begitu. Untungnya dapat Samsung dan juga handphone Betul. Ono. Betul. Itulah yang kita mahukan. Sebab apa? Sebab kita tahu dalam arus pemodenan kita sekarang ni, internet adalah salah satu benda yang paling penting. Tak kisahlah untuk student, untuk apa tu orang kata graduan daripada universiti, pekerja-pekerja seperti kita. Kita perlukan telefon bimbit, telefon pintar ini. Kerana orang kata telekomunikasi ni juga, orang kata handphone ni juga, dia adalah pembangunan untuk negara kita. Kerana kita kena ikut juga arus pemodenan. Betul, guys. Okey, baik. Haili, ini ada cerita mengenai highway. Di Kuantan ni. Bahaya jalan mendap. Jalan mendap? Jalan mendap. Macam hati saya? Janganlah, hati awak jangan mendap dulu. Kena dengar dulu berita ni. Alright, baik. Okey, kejadian rekahan di LPT1 berpunca akibat runtuhan cerun tambak tempatan banjir Alexander. Okey, di Kuala Lumpur, kejadian kejadian mendapan tanah di kilometer 118.2 sehingga 117.8 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 menghala ke Hibu Negara dipercayai berpunca akibat runtuhan cerun tambak di kawasan kerja-kerja tempatan banjir. Justeru itu, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi memberitahu beliau turut mengarahkan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan pihak berkaitan untuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan perbaikan dengan segera. Faham. Ini okey, kalau anda menggunakan mana-mana highway, sila patuhi jalan raya dan baca papan orang kata papan tanda di jalan itu kerana dia akan memberi info apa yang ada yang berlaku dan juga patuhi arahan petugas lokasi yang ada di sana ya. Sebenarnya. Betul. Alright guys, ini satu lagi berita yang kurang senang nak dibaca, betul tak? Sebab kita dengan bencana alam kita tak boleh nak expect apa-apa kan. Katanya ada gempa bumi di Maghribi, gegaran baru 4.5 magnitude dirasai di Marrakesh. Itu dia. Inilah yang saya risaukan sekali. Katanya di Marrakesh, lebih banyak gegaran dipercayai gempa susulan dirasai di bandar Marrakesh dan kawasan sekitarnya pada Ahad. Penduduk memberitahu agensi media mereka merasakan pergerakan tanah yang ketara biarpun tiada kerosakan yang berlaku. Itu alhamdulillah lah, tak ada kerosakan yang berlaku. Walau bagaimanapun yang kita risaukan ialah daripada tanah, betul tak? Kita risau takut orang kata perekahan tu akan memberi kesan kepada orang kata apa, orang rakyat di sana. Juga peniaga-peniaga. Kita pun tahu Marrakesh macam mana kan? Penuh dengan peniaga-peniaga di tepi jalan, peniaga-peniaga yang ada tempat bazar dia sendiri kan. Jadi kita doakan yang baik-baik. Kita doakan yang baik-baik untuk mereka di sana. Untuk mereka di sana. Jom kita ke berita sukan, iaitu Sir Mo Farah terharu tamatkan maraton terakhir beliau. Congratulations. Sir Mo Farah mengakui karier yang dilaluinya adalah satu perjalanan yang menakjubkan selepas dia menamatkan perlumbaan terakhirnya di Great North Run pada Ahad. Pelari berusia 40 tahun itu mengumumkan hasrat persaraannya dalam acara separuh maraton Timur Laut awal tahun ini dengan menduduki tempat keempat dalam perlumbaan elit lelaki itu. Wow, maraton untuk orang kata lelaki yang berusia 40 tahun, Haili. Well, sangat kata salutlah. Terima kasih atas jasa-jasa beliau dalam sukan elit maraton kita. Betul. Dan pension-pension ni berjaya mengharumkan lagi nama negara. Dan terima kasihlah orang kata bekerja keras selama ini. Betul. Alright guys, kami akan berhenti pula. Kami akan berehat buat seketika, tapi sebelum tu Suka Pagi kita nak tinggalkan anda dengan sesuatu yang untuk dikongsi. Jadi jom kita tengok Suka Pagi kongsi. Roll the VT. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan Olive Plus dari Herbs Garden. Kebaikan buah zaitun asli dengan serendah RM89 hanya di sukashop.com. Masih lagi dalam saluran 116 My TV. Saya Elfie dan Haili. Rosa. Anda boleh menonton kami di aplikasi mana-mana sahaja. Betul.
My TV mana-mana guys. Betul. Boleh tonton kami di mana saja anda berada. Baiklah Elfie. Kita nak teruskan. Kita nak teruskan. Kami mencari kita orang buka audition untuk uji bakat pengacara di Suka TV. Betul. Terbuka kepada lelaki dan juga perempuan berumur 19 tahun sehingga 35 tahun. Wow. Warga negara Malaysia. Okey. Dan yang paling penting haruslah seorang yang berkarisma. Yes. Petah berbicara. Ya. Dan berkeyakinan tinggi. Open day kita adalah 21 September 2023, dibuka sehingga 10 pagi sehingga 5 petang. Boleh terus ke My Suka TV ataupun imbas kod QR di skrin anda untuk maklumat lanjut. Jom jadi pengacara seperti Haili dan juga Elfie dan rakan-rakan kami. Betul. Let's go. Yang penting bukan dekat sini. Bukan suka pagilah. Jangan ambil ni. Mungkin jangan ambil boleh juga kami. kalau awak cuti. Ya, jangan macam tu. Okay guys, kita of course kita dah tinggalkan anda selama 2 hari. Kita ada macam-macam benda yang kita nak kongsikan dekat anda. Of course kita nak ke segmen kita yang seterusnya. Apa yang suka sangat? Apa dia? Okey Alfie, sebagaimana yang kita tahu kan, kita ada buat uji bakat Suka Record hari tu. Okey, pada 2 September yang lalu telah berlangsung uji bakat Suka Record. Kita mencari penyanyi-penyanyi yang berbakat yang untuk menyertai music label di bawah naungan Suka TV. Wow. Yes. You guys pun tahu kita ada ramai penyertaan kita. Wow, 200 penyertaan guys. Wow, ramainya. 200 penyertaan untuk Suka Record ni ya. Dan kita bukan saja mencari penyanyi, komposer, musician yang main gitar, cak lempong dan sebagainya. Semua pun boleh? Semua boleh. Saya dah interview semua yang datang uji bakat tu. Nak tengok tak? Nak tengok. Nak tengok je, kita tengok macam-macam telatah dia. Jom. Jom kita tengok apa yang suka sangat tu. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Masih tak mengalah, kau berpura-pura, diriku dijangkiti bara. Okay guys, hari ni dekat audition Suka Record ni kita ada macam-macam orang. Berbagai-bagai jenis orang. Ada yang bawa equipment. Itu pasal Haili tarik seorang abang ni. Dia bawa, saya tengok tadi dia tengah main gitar kat tepi seorang. Wak, cuba kenalkan diri. Nama saya Alafrah bin Johari. Duduk kat Kelang. Umur 30. Nak bawa lagu apa tu kat stage 1? Lagu sendiri. Cuba belanja sikit lagu sendiri. Kita nak dengar. Tak semua yang kau mahu akan dapat. Bukan mudah seperti yang kau ingat. Semua yang kau mahu akan dapat. Bukan mudah seperti yang kau ingat. Semua yang kau mahu takkan dapat. Setelah engkau hancurkanku. Yang kau mahu takkan dapat. Itulah maksud saya. Ada komposer. Dia kompos lagu tu sendiri. Wow, dia kompos sendiri dah, awak dah hafal dah? Yes. Mungkin lagu tu untuk you. Betul. Dia membawa instrumen dia. Tadi ada orang betulkan tadi. Dia kata instrumen. Saya pula beli treadmill awak. Jadi itulah dia antara telatah peserta kita. Menarik kan? Menarik Okey, mereka yang datang ni bukan saja berbakat dalam bidang nyanyian. Mereka juga boleh main alat muzik. Boleh kompos muzik. Betul. Okay, menariknya kan. Orang kata luas lah anda suka record ni. Suka label ni. Yes. Betul. Macam-macam ada guys. Okey guys. Next kita ada apa? Next ni kita ada satu festival. Sesiapa yang haus tu. Inilah festival untuk anda. Haus Bom. Siapa yang haus? Siapa yang haus? Haus dahaga, bukan haus bisa. Okey, pada sesiapa yang haus tu. Kita ada Haus Bom 2023. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2018, konsert Haus Bom Music terus mencuri perhatian ramai setiap kali penganjurannya. Betul. Haus Bom kini telah pun kembali menggegarkan jiwa peminat muzik di Malaysia. Penganjuran kali ini membabitkan barisan penghibur lebih mantap dan bukan sahaja daripada Malaysia
tetapi negara jiran Singapura dan juga Indonesia pun ada, guys. Konsert edisi ketiga ini telah berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang pada 9 dan juga 10 September lalu, membariskan nama besar seperti Search, Ella, Dato' M. Nasir, Joflizo, Hujan, Exis, Spider, Bang Fez, Salam Music, Gerhana Skacinta, Sonawan, Sheila Hamzah dan Dola. Ramai lagi diikuti dengan SOG. SOG, betul? Betul. Dan juga Masdo, Alif Sata and the Locos. Baby Shima, Gelek-Gelek Dandut. Yes. I Am Nita, Insomniac, Midnight Fuzik dan ramai lagi artis. Ramai lagi, guys. Wow. I tengok Baby Shima tu, I jadi macam wow. Wow. Boleh mendapat Saya betul ada kat sambutan. sana. Ya, sangat mendapat sambutan, guys. Okey, kita dah borak-borak apa yang suka sangat ni. Kita nak berhenti rehat seketika. Okey, nak kena tarik dulu. Nanti kita orang come back. Sabar jap. Jangan pergi mana-mana. Stay tune di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Take care. Alright guys, masih lagi dalam Suka Pagi di saluran 116 My Yes. TV. Okey guys, hari ni macam biasa I dah bagi tahu, I dah hint dah tadi. Yes. Topik yang sangat menarik iaitu botox atau filler. Weh, menarik. Mana yang lebih berbahaya? Jadi bukan kita ya. Itu bukan tugas kita untuk merungkaikan benda tu. Merungkaikan bukan. Bukan kita. Jadi kita nak ke segmen kita yang seterusnya bersama tetamu kita yang pertama. Knock knock. Siapa tu? Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Dr. Teo dari Vogue Clinic. Wow. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Selamat pagi. Wow. Masih lagi bersama dengan Dr. Darren Teo kita. Yes, orang kata panel dalam Tanya Doktor lah Tanya ni. Doktor. Ini memang doktor apa korang nak tanya, inilah doktornya. Untuk doktor kecantikan lah kan. Untuk doktor kecantikan. Ramai yang tanya I, nanti diorang nak buka boleh tak soalan dekat question. Why not? Instagram, diorang nak tanya doktor. Boleh lah Boleh. Nama pun tanya doktor. Bukan tanya Hailey. Okey, hari ini kita membincangkan topik panas kita iaitu botox ataupun filler yang lebih bahaya. Mana yang lebih bahaya? Sekarang ni sesiapa pun nak jadi cantik, betul tak, nak kelihatan cantik. Tapi ramai yang belum memahami secara terperinci mengenai rawatan ataupun suntikan botox dan filler. Jadi jomlah kita tanya doktor kita. Jom kita tanya. Yes. Pertama sekali, apa bezanya botox dan juga filler, doktor? Okey, boleh. So, botox dengan filler sebenarnya dua-dua entiti yang berlainan lah. Dua-dua ni involve cucukkan lah, suntikan ya. So, tapi dia punya fungsi dia berlainan sekaligus lah. So, botox tu sebenarnya satu jenis bahan yang kita masuk bawah kulit kita untuk melemahkan otot kita. Untuk menghilangkan garisan-garisan, kedutan muka. Untuk macam line-line macam kita tak maulah. Especially macam kita tengok garisan-garisan forehead, stress line semua tu, iaitu bahagian botox lah. Filler pula dia satu jenis benda yang kita masuk bawah kulit di mana untuk mengisi kekurangan wajah kita. So, dua-dua fungsi dia berlainan. Biasanya kita boleh combinekan untuk dapatkan the best result. Yes, result yang paling memuaskan lah. So, botox sebenarnya satu jenis bahan toksik lah sebenarnya. Dia ekstrak daripada dia punya toksin daripada sejenis bakteria namanya Clostridium botulinum. Ya, dan secara saintifiknya sebenarnya botox ni, 1 gram botox ni boleh membunuh 1 juta orang. Yang menjadikan satu bahan yang agak berbahaya di dunia ni lah. Tapi jika kita pakai dengan secara betulnya, dosage yang betul, sebenarnya dia akan membantu banyak benda. Selain dari wajah kita, dia banyak menolong dari segi bahagian perubatan juga. Ya, so nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi lah apa yang dia boleh. Itulah dia doktor dah bagi tahu apa dia botox dan juga filler. Kalau botox macam doktor dah bagi tahu tadi, itu adalah untuk mengurangkan garisan halus di kulit wajah kita. Itu menggunakan botox. Tapi kalau filler pula mengisi ruang-ruang kosong di bahagian kulit kita. Kekurangan di bahagian kulit kita. Faham? That's good. That's good. Dr. Darren. Kita nak tanya you, apakah keberkesanan dan juga kesan-kesan kedua-dua orang kata servis ini terhadap kulit wajah kita? Boleh. So, dua-dua ni dia memberikan kesan yang sangat bagus. Tapi kena tengok apa ciri-ciri apa yang perlu kita buat dekat muka tersebut. Jika customer datang ada masalah dengan garisan, kedutan banyak sangat,
nak kurangkan, biasanya kita boleh pakai botox untuk melemahkan otot sementara. Dia bukan selama-lamanya. Okey, sementara. Biasanya boleh tahan up to 4 bulan sampai 6 bulan. Ya. So antara indikasi yang pertama sekali FDA yang approve untuk botox tu untuk garisan dekat bahagian atas muka lah. Okey. Especially Di dahi. stress line, profil, senyum garisan yang kita tak maulah, ya, yang menunjukkan usia kita. So itu antara indikasi yang utama yang biasa kita buat. Ada juga kita boleh lakukan botox dengan tempat-tempat lain sebenarnya untuk macam kurangkan otot yang rahang kita membesar, nak nampak runcing, ya, ataupun untuk kurangkan garisan dekat macam kedutan dekat dagu itu yang membantu. Dan dari segi perubatan pula, tadi yang saya cakap tu dari segi kosmetik. Dari segi perubatan pula dia boleh tolong dari segi masalah, ya, setengah pesakit yang masalah otot yang terlalu kuat. Kita panggil cervical dystocia, jika you pernah dengar, di mana dia punya otot dia kuat sangat sampai leher tersangkut sebelah. So biasa kita boleh relax pakai Kalau botox. bahasa muda mesranya, teleng kepala. Ya ke? Teleng kepala. Teleng kepala dah Ya, sebelah itu je, pun doktor. perlukan botox ya. Ya, biasanya kita boleh rawat pakai ubat botox. Juga ada kes-kes macam mata, macam ada masalah juling, susah nak tengok dengan jelas, kita boleh relax dengan botox sekali juga. Ya. So among these ada indikasi yang biasa kita letak dalam bahagian perubatan. Satu lagi macam hyperhidrosis. Keluar air banyak sangat, peluh banyak sangat dekat ketiak. Botox tu membantu sekali. Kisahnya. Banyak orang, ramai orang tak tahu Menarik, ni benda menarik. ni. Dia bukan sahaja untuk kecantikan, tapi juga untuk rawatan. Yes, untuk perubatan. Perubatan juga. Okey, saya pasti ramai penonton di rumah yang ingin tahu antara botox dan filler ni yang mana yang kerap menjadi pilihan mereka jika mahu melakukan rawatan estetik, betul tak? Betul. Sebab kita ni duk tengok selalu alamak ada yang botox, ada yang buat rawatan filler. Betul, Hailey. Tapi kita masih lagi tak tahu yang mana yang kerap menjadi pilihan diorang, doktor. Selalu kalau pergi tempat doktor lah katanya pergi Vogue Clinic kan, mana yang menjadi pilihan? Botox ke filler? Ini soalan susah ni. Sebab sama. Bukan. Dia punya sambutan dia lain-lain. Dia sambutannya sangat bagus untuk dua-dua ni. Antara rawatan yang paling saya banyak buat lah. So, tapi biasa kena tengok apa indikasi dia lah. So, dua-dua ada fungsi berlainan. Macam nak improve muka, tempat cekung, macam bawah mata terlalu lekuk, nampak letih, biasa kita letak filler. Ya, untuk tempat-tempat yang nampak macam bibir terlampau nipis, apabila kita berusia, kolagen berkurangan, dia macam kedutan banyak, biasa kita pakai filler balik. Untuk kes-kes macam garisan banyak, macam inilah profil. Russian lips ni. Ya, inilah salah satu kata servis botox ya? Itu filler. filler. Itu filler. Dari segi botox pula, bagi indikasi tadi saya cakap lah, ya, itu biasa kadang-kadang saya pun boleh combinekan rawatan dua-dua ni pada satu sesi yang sama untuk dapat hasil yang sama. Jika saya tak masih ingat, Hailey pernah datang. Kita pun buat rawatan lah, awak. Boleh ceritakan pengalaman you. Rawatan apa Hailey ambil? Yang tu one of the rawatan yang I buat is dia punya runcing lah. Keruncingan dia. So what do you feel? Tak sakit. Tak sakit? Okey je. Yes, okey. Memang tak sakit, guys. Menarik. Setengah orang mesti tertanya-tanya kan macam apa rasa dia ke apa. Tak ada, tak sakit. Rasa macam kena tak perlu nak bedah-bedah. Bagus. Tak ada Betul, pergilah Vogue Clinic. Macam tu. Free talk promo. Okey doktor, saya nak tanya Okey, jadi antara botox dan juga filler, yang mana lebih bahaya untuk kulit kita? Yes. Soalan yang pertama yang paling kita kena tahu. Sebenarnya dua-dua ni jika kita pakai teknik yang betul, cara yang betul, dosage yang betul, biasanya tak ada isu langsung lah. Jika kita betul-betul nak bandingkan yang mana lebih selamat atau yang banyak lebih bahaya, sebenarnya filler dia lebih risiko sikit. Sebab biasanya botox effect dia akan kita terselar biasa 1 minggu, 2 minggu ke atas. Biasa dia akan wear off. Dia akan hilang selepas 4 bulan sampai 6 bulan lah. So macam tempat otot yang kekurangan dia akan datang balik lah. So dari segi filler pula, jika kita salah pakai teknik ataupun ada orang yang dibuat oleh pakar yang tidak bertauliah macam beautician yang tempat kecantikan yang mereka berani nak buat tu, kadang-kadang akan ada risiko dia. Ya? So antara risiko yang paling kita takut tu bila dia letak tempat yang tak sepatutnya dengan pakai jarum yang tajam masuk dekat-dekat dahi, boleh menyebabkan buta. Sebab dia boleh track back kepada salur darah dekat mata. Ada juga kes kita letak bawah sini untuk kurangkan love line tapi salah masuk, dia sampai
kematian kulit dekat hidung. So ini antara komplikasi yang kita tak mau. Ya. So of course kepada semua orang yang berminat nak buat rawatan secara selamat, biasa kita recommend untuk pergi tempat kesihatan, klinik, ya, ada label klinik, certified doktor yang boleh buat saja. Yang bertauliah lah orang kata. Bertauliah macam Dr. Darren. Bukan main cocok-cocok je, Dik. Kita kena tahu juga, belajar juga. Okey, alang-alang tu kan. Baru-baru ni I nak tanya doktor sendiri. Pandangan doktor sendiri. Baru-baru ni viral di media sosial lah, tular mengenai seorang wanita maut setelah menjalani suntikan membesarkan payudara dengan pakar kecantikan tidak bertauliah. Apa pandangan doktor mengenai kes ini? Okey, mengenai kes ni, ini satu kisah yang agak duka hati lah. So apa yang berlaku ni, seorang perempuan yang ada 2 anak tu, dia pergi ke satu pakar kecantikan kononnya untuk buat rawatan breast filler. Ya, so lepas buat tu dia start experience complication lah, ya, sesak nafas semua, pergi klinik. Lepas tu selepas 2 hari rasa dia lagi tak betul, masuk hospital, and then masuk terus ICU, and then dari situ keadaan dia merosot, and then meninggal dunia selepas 4 hari. Itu satu kisah yang memang sakit hatilah, ya, yang kita tidak mahu. So apa berlaku ni, pada pandangan saya sebenarnya filler breast ni sebenarnya tidak ada kelulusan daripada FDA langsung. Dan prosedur ni sebenarnya dikira sebagai prosedur yang haram. Betul. Apatah lagi dibuat oleh pakar kecantikan yang tak ada sijil kedoktoran. So itu satu kisah yang agak sedih lah. Ya. So saya ingin nak highlightkan ni untuk orang ramai supaya lebih berwaspada, berhati-hati kan? Buat study dulu. Yes, buat siasatan dulu sebelum buat rawatan sebegini. Okey. Ya. So kepada anda di luar sana, jika ingin dapatkan servis-servis orang kata mengenai kecantikan, sila pergi tempat-tempat yang disahkan dan bertauliah. Kerana yang kita risikokan adalah nyawa kita, badan kita, ya. Yes. Okey, kita masa mencemburui kita lah. Betul lah, kita borak-borak tapi kita tak sempat nak borak, nak habiskan lagi pertanyaan kita. Tak apa, it's okay guys. Kita nak say thank you so much untuk Dr. Darren Teo kita. Thank you daripada Vogue Clinic. Thank you very much. Perkongsian sangat menarik. Betul, selalu menarik. Kalau Dr. Teo datang, mesti perkongsian dia semua yang kita akan ingat. Disebabkan itu saya pun nak pergi nak betik sikit lah muka kita kan. Okay guys, jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti rehat seketika di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV, Suka Sangat. Wow. Hi guys, welcome back. Welcome back. Okay, hari ni mood saya dah mood hip hop dah guys. Oh, you hip hop. Ya, hip hop. Sebab kita ada seorang hip hop, penyanyi hip hop. Tak sabarnya. Yes, rappers. Penyanyi dan juga rappers. Yes, penyanyi dan juga rappers guys. Okay, jom. Okay, jom kita tak nak buang masa je, kita ke segmen yang seterusnya. Knock, siapa tu? Saya Nadi. Hai, saya Saf. Gitu. Hello. Hai, begitulah guys. Begitulah opening rappers yo. Dia memang akan loading sikit kalau rapper, sebab dia dah menghabiskan banyak masa dia rapping. So bila nak kena intro dia kena slow sikit. Tak apa, memang saya terus sambung lah ya. Yes. Guys, bersama kita ni adalah penyanyi-penyanyi rap yang orang kata melonjak naik sekarang ni dalam industri muzik kita. Yes. Okey, boleh tak Nadi dan juga Saf kongsikan dengan lebih mendalam bagaimana perjalanan you guys sebagai penyanyi rap di Malaysia ni? Kita orang sebenarnya start dulu dah lama. Okay. Zaman time underground lagi. Kita orang banyak share stage, same event, kawan-kawan sama. So time tu kita orang, time tu lah kita start kan? Yeah, I think since 2008 lah. Oi, lama. Lama dah. Yes. So kita orang macam tu lah kita gerak, kita buat show ni, show tu, show ni. Show kecil, show besar. Show besar. Korang selalu berdua ke? Buat show? berkongsi pentas ni kerap. Ni kali kedua lah kita punya kolaborasi. I see. Menarik. Ya.
Wah, ini kali kedua guys. Okey, kalau macam Nadi sendiri Nadi telah membawa nama muzik industri Malaysia ke pesara dunia. Gitu. Wow. Seperti London, Perancis, Canada, Australia, Singapura, Indonesia, Filipina dan juga Brunei. Apa pengalaman Nadi yang pernah Nadi alami ni yang tak dapat dilupakan, yang boleh bagi pengajaran ke artis-artis baru? Sebab Nadi ni sebenarnya orang lama juga. Ya, kan? Betul. Orang lama juga. I think zaman Nadi kita banyak buat benda independent tau. Sebagai artis, kita bukan artis saja, kita lah creator, kita lah artis, kita lah yang direct. Semua benda yang kita buat. Faham, so betul. Artis tu, bila you cakap artis, kita bukan setakat keluar menyanyi buat rap. Kita involved dalam semua proses daripada nak cari show, promotion, benda macam tu lah. Semua benda. It's like whole rounded. Create sendiri apa yang korang nak. Itu yang apa, for me itulah artis. Betul. I setuju. Betul. Macam saya juga, selain daripada on camera, saya juga seorang producer, arranger, composer, penulis lirik. So banyak luang masa dalam studio, luar studio jugalah. So I think kena banyak kalau nak untuk the new generation, maybe kena lebih ceburi macam-macam benda. Banyak lagi bidang. Jadi kita kena try and error lah. Dia menarik dari senior. Dengar tu kan. Saf saya tahu senior sebab Saf bukanlah nama baru dalam industri muzik hip hop kita. Betul. Dan Saf kita juga kenal je. Kan? Dan Saf juga sebelum ni dia pernah menghasilkan album penuh yang pertama, iaitu Nisbah Cinematic Resolusi Penuh. Nama aja dah 5 hari fikir. Dia punya album tu pun orang kata dah deep. Nisbah Cinematic Resolusi Penuh. Dan sudah pergi, dan suka pagi pun dah cover dah event tu. Terima kasih so much datang cover event ni. Sama-sama. Tak apa, terima kasih banyak kan sebab kita menghargai. Betul, kita menghargai anak-anak seni Malaysia kita ni. Betul, guys. Kita nak tahu juga bagaimana sambutan peminat-peminat you terhadap album itu. Sambutan so far okey, memberansangkan, dan saya juga lepas ni akan proceed untuk buat sebuah deluxe version untuk album tu. So akan tambah lagu dan akan remix lagu and repackage and release hujung tahun ni. Wow. So itu perancangan lah, next upcoming lah. From the album kita akan buat deluxe version. Wow. Menarik lah. Tapi I tengok kat TV ni kan, gaya Saf international betul lah. Are you sure you are from Malaysia? Maybe from Brooklyn. Not Brooklyn, but maybe Arab-Arab yang halal sikit. Jarang tengok rapper malu Tak ada. Okey, kalau untuk Nadi pula, Nadi dah buat comeback dah sekarang ni dengan lagu orang kata apa macam pop sikit. Pop and hip hop yang berjudul Pick Up the Phone, Angkat Telefon. Ingat dah. Boleh tak Nadi ceritakan sikit apa di sebalik lagu Pick Up the Phone ni? Kenapa? Okey, kenapa Pick Up the Phone? Kenapa Pick Up the Phone? Sebab dalam hidup kita sekarang ni, kita phone kan makin lama makin canggih. Betul. So orang banyak spend time kat phone. Tapi bila you call, dia tak nak angkat. Betul. You banyak kena sidai. Semua nak WhatsApp je. WhatsApp pun scene je tau. WhatsApp, lepas tu kadang-kadang kita ada benda penting nak cakap. Kita call lah. Tapi boleh kena sidai sampai 3 hari, 5 hari. Sebab tak handsome betul. So lagu Pick Up the Phone ni memang ditujukan untuk orang-orang yang suka sidai orang. Inilah idea dia. Memang ditujukan untuk orang-orang yang suka sidai orang. Lepas ni kena buat yang Pick Up the Phone volume 2 tapi letak kaki sidai. Lepas ni Nadia ada single yang coming out. Dia tengah working on a new single. Konsep sama, Nogori punya style juga ada dalam konsep lagu. So lagu tu insya-Allah akan keluar end of the year. Sekarang dalam proses. Nanti kalau perlukan dialek Kedah Utara panggil saya. Kedah Utara bagi I okay je featuring dengan you all. Okey, kita nak tanya lah kan, bagaimana macam korang kata dah, korang macam selalu share stage bersama kan. Tapi kita nak tahu juga sisi lain. Okey, bagaimana Nadi dan juga Saf ni terdetik hati untuk featuring bersama? Macam ni lah, senang cerita. Saf ni dia I punya kawan baik. Kawan baik ada lama dah. Pakai kabel lah ni, Saf. Pakai kabel. Dia kata pakai kawan baik. Kejut dia. Lepas tu kita orang behind music pun, kita orang banyak discuss pasal benda. So macam I rasa his energy, dia punya komitmen, cara nak kerja dengan dia sangat senang dan sangat sempoi. Dia tak banyak songeh. Boleh masuk kepala lah. Kepala sama. So memang dia tak banyak songeh. Kita tahu kita nak direction macam ni. Dia pun easy going. Faham. Itu yang buatkan lagi senang. Senang bekerja kan. Dia nak buat dialek Negeri Sembilan, dia nak buat Kelantan kan suka hati lah kau. Kedah. Ya Kedah. Ya Allah. Okey, kita nak tahu dah.
ada featuring next adalah Hailey dan Hailey you. dan Saf. Boleh. Boleh. I can go for with you, right? Can. Brother, Dari come situlah on. okay, dari kawan lepas tu Yeah. rasa macam chemistry. I mean like orang kata senang nak berbual dan bekerjasama. Betul. Dari situ terlahirnya lagu Pick Up The Phone. Yes. Kalau kita dengar balik lagu ni kan, macam yang Nadi bagi tahu tadi, ada dialek orang kata pun orang Negeri Sembilan kan. Kenapa nak selitkan Kenapa nak selip? bahasa dialek. Sebab sebelum ni Nadi keluar nama, I guna nama Nadira. Nadira dulu nyanyi semua lagu English. Ada 2 album, 1 EP semua kat Spotify. Tu kalau you cari Nadira, you akan dengar lagu-lagu English je. So Nadi nyanyi lagu Melayu je. So Nadi Melayu sebab Nadi kan daripada negeri kan. So tu yang kita nak mixkan hip hop dengan a bit of vibe negeri. Local. Local tu. Itu je lah yang boleh define Nadi sebenarnya. Faham. Betul. Tak ada benda lain kot yang boleh define I kecuali So tu. Tak tahu. So kalau Untuk masa kalau sekarang cari lah, kat Spotify Nadira tu kan. Nadira. dengan lagu-lagu English kan orang kata ni international kot. International Yang sebab- nama Nadira kot. Ya, sebab tu dengan lagu international tu Nadi dapat travel the world dulu sebab lagu-lagu English. Faham. Ya. That's why bila datang balik Amila buat comeback dengan nama Nadi dan letak pula lorat orang kata orang Negeri tu. So sebenarnya lebih dekat dengan industri muzik kita lah. Ya, betul. Faham? Okey, lepas ni bolehlah saya pula. Bahasa Kedah. Okey, kalau kita cuba macam lagu-lagu Kedah, rap in Kedah. Cuba belanja sikit. Ada tak? Cuba belanja Tak sikit. pernah buat. Tak boleh. Tak boleh buat. Buruk sangat. Kena plan dulu tulis tu. Kena plan dulu. Faham. Betul kan? Tapi kalau Nogori dia orang masuk sebenarnya. Kalau Kedah Boleh. Kedah dia kena ni lah sebab dia macam 50% semua yang 18 yang tak boleh dengar kan. Faham. Yeah. Okey, Saf, kita nak tanya you lah kan. Perasaan you apabila dilamar oleh pihak Nadi sendiri. Dilamar ni untuk collab. Lama weh. Saya rasa sangat senang sebab saya pun memang suka nyanyian dia. Lepas tu sebelum lagu ni saya ada produce satu single juga untuk dia. So saya pun seorang producer. So saya rasa macam senang lah nak kerja. Actually dia pasal musician ni sebab senang nak kerja je. Lepas tu I pun big fan dia. I am a big fan. Sama lah. Macam Nadi, I pun big fan juga. Tak ada pun dia ajak I ni. Lepas ni. Ada je I kat sini. Sebab you tak lepak dengan dia. benda ni? Lepas ni Ni kalau you semua lepak, kabel. kalau lepak mesti ada single. Saf, lepas ni bagi tahu je kat I lepak mana. Okay, boleh. Dah tampang. Yang paling penting, pick up the phone. Okay guys, kita mesti tak sabar kan nak Yes. tengok performance secara live kan. Daripada Saf dan juga Nadi kan. So make sure korang semua stay tune sebab kejap lagi I nak call somebody. Oh, nak pick. I nak call, Nak diorang call? pick up my phone. Betul. Macam tu. So you guys, jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Guys, welcome back. Okay, Yes. bersama saya Nadi, Saf, Hailey dan juga Elfie. Kita tukar. Kami lah rapper tu. Mesti korang terkejut. Kita orang adalah rappers. Yes. Okay guys, bila cerita pasal rappers ni kan, diorang ni adalah actually artis yang dah lama dalam industri. Betul. Dari 2008. Artis yang artis. Kan? Dari 2008, diorang macam underground, battle-battle apa semua. Betul. Rap. Okay, kita nak tanya. Okay, you guys punya cabaran lah sepanjang dalam dunia rapping ni. Betul. Sepanjang dalam hip hop, music Malaysia, industri muzik Malaysia. Cabaran ya. Bagi saya penerimaan lah sebab music rap ni datang daripada barat kan. Even though saya memang rap dalam bahasa Malaysia, tapi still ada that gap tu lah in between business. So kita kena banyak localize lah tu cabaran dia. Menarik. Okey, ada tanya nak selit sikit bila you dah cakap bahasa Malaysia dan rap. Orang kata kalau rappers ni semua dalam bahasa Inggeris kan, mereka akan diangkat. Okey, macam mana you nak ubah persepsi masyarakat? Okey, rappers dalam rap dalam bahasa Melayu pun actually sama naiknya. Betul. I think kita sebagai rappers pun kita kena banyak buat benda yang kena dengan culture Malaysia. Yes, betul. Itu paling penting. Itu yang betulnya. Okey, lepas ni rap kena pakai cat lempong. Boleh. Tahu sambil rap. Ya. Kau tak tahu. Okey, Nadi pula. Apa cabaran you ya? Cabaran I think sebagai wanita dalam hip hop scene, lepas tu to be amongst lelaki dan to be able to buat benda sama tapi masih diterima. Sebab bila you rapper, you tak boleh macam
Faham? You kena macam ada attitude. Yes. Kena tu. So itu cabaran dia. To make sure apa yang you nak sampaikan tu kenalah masuk dengan orang yang pendengar. Betul lah sebab orang kata attitude dengan muzik tu seiring. Betul. Kalau awak dah rapper-rapper ganas-ganas tiba-tiba gelek. Tak kena dek. Itu tak kena dek. Kena. Betul lah awak. Saya pun Kena setuju attitude. jugalah kan. Sebab kita tengok setiap female rapper pun ada gaya yang masing-masing kan. Macam Nadi sendiri pun ada gaya masing-masing. Baguslah kita punya female rapper kat Malaysia ni ada gaya masing-masing. Tak nampak pun macam ni macam yang tu ke. Semua ada Betul personality masing-masing kan. Yes. Okey, berbalik pada Pick Up the Phone. Kalau kita dah tengok dah MV dia kan, dekat mana lokasi MV tu kita nampak ada macam buat ice cream, apa buat baking lah apanya. Oh, you boleh Di rumah tengok. awak Tak. I di dapur belakang. Okay. You boleh tengok music video Pick Up the Phone dekat YouTube ataupun you boleh pergi dekat punya social media Nadi Music NADDIMUSIC. You ada link kat situ untuk tengok music video. Yes. Ataupun you pergi punya website nadimusic.com. Nadimusic.com. Kat situ ada semua benda. Semua yang ada. Music daripada lama semua. Dekat situ kan dia ada marah-marah dia. Kenapa kau tak angkat telefon? Itulah dia. Pakai jorin tau. Itulah. I kesian Saf sebab terpeleng kepala dia dalam Tolak kepala saya. Ya? Oh ya ke? Tapi itu best, itu matter. Itulah kenangan dia. Yes, I suka colour dalam tu. Yes. And I'm impressed Saf pun pakai baju colour. Wow. Yes, black. Selalu kita tengok dekat IG dia hitam, brown, gelap, betul dark, deep. Kan konsep-konsep dengan sanggu rambut tu semua setting. Okay, kita dah tak nak borak banyak. Kita nak tinggalkan penonton kita dengan persembahan kita. Tapi first of all, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita daripada Dr. Teo, daripada Vogue Clinic tadi, Nadi dan juga Saf. Thank you very much. Thank you so much guys. Yes. And thank you juga kepada tenaga produksi kita pada hari ini. Kita nak tinggalkan diorang dengan lagu yang bakal dibelanjakan untuk penonton-penonton di rumah. Yes. Jadi jom kita ke segmen yang seterusnya. Lanjut sikit. Test.